Jabatan Kastam Diraja Malaysia dipertingkat, operasi bantras penyeludupan antara fokus dari Sabah petang ini. Perinciannya kita terus bersama Redwin Robin. Teruskan Redwin. Ya Zahira, Ketua Pengarah Kastam Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata pihaknya komited membentras kegiatan penyeludupan melibatkan pelbagai komoditi di Sabah. Setakat ini lebih 10,000 aktiviti melibatkan rondaan darat, air dan kawasan pesisir selain serbuan dan pemeriksaan kontena telah dilaksana. Operasi tersebut secara keseluruhan telah mencapai sasaran berdasarkan kadar aktiviti penyeludupan semakin berkurangan di negeri ini. Kita meningkatkan operasi, jadi kita nampak memang penyeludupan tu banyak, cuma kita kata dari segi bilangan tu mungkin menurun sebab bila kita selalu buat operasi, dari segi kita kata aktiviti penyeludupan ini dia akan berkurangan sebab dia tahu kita sentiasa bersiap sedia untuk menumpas dia orang punya aktiviti ini. Dato' Anis menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Beberapa penambahbaikan turut dirancang di Sabah melibatkan penambahan kaki tangan, naik taraf alat kerja seperti mesin pengimbas kontena serta merangka strategi baharu menangani cabaran besar di kawasan perairan Sabah. 6 daripada 11 kes kematian akibat kebakaran di negeri ini melibatkan kanak-kanak. Justru kesedaran dan pengetahuan kebombaan serta keselamatan kebakaran, khususnya dalam kalangan kanak-kanak, perlu dipertingkat. Bagi tujuan tersebut, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sabah melaksanakan program Bomba Junior JPBM Sabah. Apa tindakan awal mereka? Bagaimana mereka menyelamatkan diri? Sebab kita tengoklah, kebanyakan kanak-kanak yang meninggal ataupun akibat kebakaran ini, lokasi mereka bersembunyi di bawah katil, di dalam almari, di tandas. Sebab mereka tidak tahu macam mana orang cakap untuk menyelamatkan diri. Farhan menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan penubuhan Bomba Junior JPBM Sabah 2024 di Sekolah Kebangsaan Mutiara Kota Kinabalu. Program Bomba Junior JPBM Sabah merupakan program terbaru jabatan itu di bawah aktiviti kokurikulum menyasarkan keahlian dalam kalangan murid darjah 4 hingga darjah 6. SK Mutiara merupakan perintis program ini dengan keahlian 40 murid. Majlis Ugama Islam Negeri Sabah MUIS akan melaksanakan lebih banyak program bagi meningkatkan kesedaran pihak syarikat menunaikan tanggungjawab membayar zakat. Timbalan Yang di-Pertua MUIS Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad berkata langkah itu akan membolehkan lebih ramai masyarakat Islam yang memerlukan bantuan mendapat manfaat. Kita pertingkatkan lagi sebab masih ada juga yang barangkali tidak sampai maklumat dengan mereka dan barangkali hilang keyakinan dengan MUIS. Duit zakat ini akan sampai dan sentiasa kita akan syiarkan ke mana duit berkenan kita sampaikan. Dan ini juga program Saubam ini untuk menjelaskan kepada penduduk Islam insya-Allah. Datuk Malai Ali menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan zakat dan wakalah sempena jerayawara program zakat madani bersama Koperasi Pelaburan Kuwait Malaysia MKIC di Sekolah Agama Negeri San Pekan Apin-Apin di Keningau. Pada majlis ini, MIKC menyerahkan sumbangan RM63,000 kepada golongan asnaf dan mualaf daerah Tambunan yang akan diagih-agihkan kepada 200 penerima dan bantuan RM5,000 kepada San Pekan Apin-Apin. Kami bekerjasama kembali dengan Majlis Agama Islam untuk program hari ini yang mana untuk asnaf di kawasan Apin-Apin dan juga asnaf di kawasan Tambunan. Sebenarnya program ini kami laksanakan setiap tahun. Cuma pertama kali yang kami laksanakan di sini. Saya berharap semoga dengan adanya program ini akan dapat membantu sekolah ini dalam sebarang lagi program yang akan diadakan nanti. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan memberi manfaat kepada anak-anak dan kepada masyarakat. Sementara itu, MUIS menerusi tabung zakat pula menyampaikan sumbangan RM21,600 kepada San Apin-Apin Keningau untuk bayaran elaun guru.
Taman-Taman Sabah merancang membuka lebih banyak laluan pendakian ke Gunung Kinabalu sebagai langkah mengurangkan kesesakan laluan sedia ada. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Peter Lintar berkata ia juga sebagai alternatif merancangkan ekonomi pelancongan tempatan selain memberi pengalaman baharu kepada pendaki. Inisiatif laluan baharu juga bertujuan mempelbagaikan manfaat ekonomi kepada daerah berhampiran dan memelihara ekosistem gunung yang sensitif. Kita berharapkan agar Taman-Taman Sabah membuat lebih banyak laluan dan juga trend ataupun kehendak pendaki ini ada yang mau yang lebih mencabar, yang mau kepada multi night ataupun dia tinggal lebih lama di kawasan semasa perjalanan itu. Peter ditemui media selepas seminar saintifik Marae Parai West Gurkha 2024 di Kota Kinabalu. Dengan tema memperkasa pengurusan taman melalui penyelidikan saintifik, seminar ini menghimpunkan penyelidik, konservasionis dan pembuat dasar untuk bertukar pengetahuan dan pandangan. Data penting melibatkan 33 hasil penyelidikan mengenai flora, fauna, alam sekitar, pelancongan dan komuniti turut dibentangkan dalam seminar ini. Turut dilancar 5 karya penting iaitu Prosiding Seminar Saintifik Mamut 2023, Prosiding Seminar Saintifik Teluk Darvel 2023, 2 jilid Jurnal Alam Taman-Taman Sabah dan Dark Tourism in Sabah Parks Potentials and Challenges yang mendokumentasi penyelidikan penting serta menyediakan rujukan untuk perancangan masa depan. Pekerja industri sawit perlu dilatih dan didedahkan dengan teknologi terkini untuk meningkatkan kecekapan dan kemahiran mereka. Ia juga penting bagi meningkatkan daya saing, kreativiti dan inovasi para pekerja. Pengerusi Lembaga Pengarah Bentang Wawasan Sendirian Berhad, Datuk Abdul Karim Abdul Wahid berkata, kepimpinan syarikat juga penting dalam memastikan transformasi tenaga kerja berjalan lancar. Peranan sumber manusia sebagai aset penting dalam syarikat setiap organisasi. Jadi peranan sumber manusia itu kita perlu mantapkan dan juga jadikan ia sebagai satu punca bagaimana kita dapat meningkatkan prestasi syarikat. Datuk Abdul Karim menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Simposium Sumber Manusia 2024 Anjuran Bentang Wawasan Sendirian Berhad iaitu syarikat berkaitan kerajaan GLC di Tawau. Simposium bertujuan menambah baik sumber manusia khususnya dalam industri perladangan kelapa sawit. Sabah buat julung kalinya menjadi tuan rumah bagi Kejohanan Olahraga Remaja Asia Tenggara kali ke-16 bermula 28 hingga 30 November ini. Kejohanan disertai 11 negara iaitu Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar, Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Timur Leste dan Malaysia sebagai tuan rumah. Menteri Belia dan Sukan Dato' Elron Angin berkata, Stadium Likas Kota Kinabalu sebagai venue kejohanan telah dinaik taraf dan bersedia untuk digunakan sepanjang 3 hari tamasya berlangsung. Kita mengharapkan negara-negara yang akan mengambil bahagian itu puas hatilah dengan persiapan venue kita itu. Ya. Begitu juga dengan persiapan penginapan, kendaraan itu juga kita telah buat dengan sebaik yang kita boleh. Dato' Elron menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Baini KBI di studio TV RTM Kota Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor dijangka merasmikan kejohanan tersebut. Seramai 500 atlet bakal menyertai kejohanan tersebut. Pasukan Oscar dari Kota Kinabalu mengekalkan kejuaraan 4 kali berturut-turut bagi kategori lelaki terbuka pada kejuaraan rugby 10-11 edisi keempat yang berlangsung di Kompleks Sukan Keningau. Sementara bagi kategori wanita terbuka dimenangi oleh pasukan Angels Warrior juga dari Kota Kinabalu. Johan bagi kategori lelaki terbuka dan wanita terbuka masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM2,500 dan RM1,500 beserta piala dan pingat kejohanan. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik yang juga adun bingkor. Kategori veteran dimenangi pasukan Oscar Legend dari Kota Kinabalu.
Bercakap kepada pemberita, Datuk Robert berharap Kementerian Belia dan Sukan Sabah mempertimbang pembinaan padang rugby di daerah Keningau secepat mungkin. Saya selaku wakil rakyat yang ada di daerah Keningau ini akan membawa perkara ini kepada Kementerian Belia dan Sukan supaya dapat membuat kajian untuk pembinaan kompleks ataupun padang rugby di daerah Keningau ini. Sebanyak 5 pasukan wanita dan 14 pasukan lelaki, termasuk pasukan veteran dari seluruh negeri, wilayah Persekutuan Labuan, Semenanjung dan Sarawak menyertai kejohanan ini. Baik, sekian perkongsian berita dari Sabah untuk petang ini, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama dengan Zahira. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Zahira. Baik, terima kasih Redwin.